Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, berikut adalah berita politik yang sangat-sangat panas, yang sangat-sangat meletup, yang sangat-sangat tergempar berkaitan dengan kerjasama politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kerajaan Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengulangi pendirian politiknya bahawa beliau terbuka menjalinkan kerjasama politik dengan mana-mana pihak termasuk Perikatan Nasional, khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Menurut Tun Dr. Mahathir yang juga merupakan pengerusi penaja Parti Pejuang Tanah Air, perkara terpenting dalam kerjasama politik terbabit adalah ia tidak melibatkan individu yang digelarnya penyangak. Beliau secara berseluruh turut menyifatkan seluruh rakyat Malaysia mengenali susuk tubuh penyangak yang dimaksudkannya. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, bukan nak sokong Perikatan Nasional, tetapi kita nak ada jalinan kerjasama kalau boleh dengan Perikatan Nasional kalau tiada penyangak ini semua. Kalau tak ada penyangak, kita boleh kiralah untuk kerjasama. Pasal saya dulu pernah bekerjasama dengan parti lawan pun. Kalau tak ada penyangak, saya boleh runding. Siapa penyangak yang dimaksudkan? Kalau you tak tahu, you tak payah duduk di Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis berbuka puasa dan solat tarawih di Masjid Al-Ihsan Temonyong, kawasan Parlimen Langkawi, Kelmarin. Terdahulu, Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Kerajaan Perikatan Nasional bersedia menerima mana-mana individu menyertai dan bekerjasama termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walau bagaimanapun jelas beliau, kerjasama berkenaan perlu mengikut semua yang ditetapkan oleh perlembagaan parti tanpa apa-apa syarat. Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata demikian mengulas kenyataan Tun Dr. Mahathir yang menyatakan kesediaan untuk menyertai Perikatan Nasional sekiranya individu yang bergelar penjenayah tidak berada dalam gabungan Parti Perikatan Nasional. Ini adalah satu kenyataan media rasmi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Parti Pejuang dan gabungan Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional yang wajar untuk dibahaskan, dianalisis oleh kita semua di negara ini. Apabila Tun Dr. Mahathir secara terbuka menunjukkan bibit-bibit percaturan kuasa baharu untuk menghadapi PRU15, ini membuktikan kehebatan dan genius dan kesempurnaan percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir bersama Parti Pejuang yang selama ini dipandang rendah oleh pihak kawan dan lawan dalam sistem politik Malaysia. Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang sekaligus menunjukkan taring percaturan kuasa mereka apabila berani untuk menyatakan pendirian politik mereka bahawa Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang bersedia untuk bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU15 nanti. Namun sudah tentu syarat-syarat politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang ini perlu berpihak kepada parti mereka dan perlu bersifat win-win deal, melibatkan Parti Bersatu Perikatan Nasional bersama Parti Pejuang. Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung Parti Bersatu Malaysia, orang kuat gabungan Kerajaan Perikatan Nasional, juga merangkap Menteri Dalam Negeri. Jika mahu Tun Dr. Mahathir menyertai gabungan Kerajaan Perikatan Nasional, jika benar Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengalu-alukan kerjasama politik
antara Perikatan Nasional dan Parti Pejuang. Sudah tiba masanya saya, Jufazli Syamat, sebagai penganalisis politik bebas mencadangkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin menggunakan kuasanya sebagai Menteri Dalam Negeri di Putrajaya untuk meluluskan penubuhan Parti Pejuang, Parti Melayu Islam yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhriz Mahathir. Jika Parti Cina DAP dan Parti Cina MCA boleh diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pendaftarannya sehingga hari ini, sudah tentu Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia tidak mempunyai halangan untuk memberi kelulusan penubuhan Parti Melayu bernama Parti Pejuang yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir itu. Negara Malaysia ini majoriti adalah penduduk Melayu Bumiputera Islam. Ketuanan Melayu Bumiputera Islam itu masih kekal di Putrajaya. Maka saya dengan rasa rendah hati ingin mengajak satu diplomasi politik baru bersama Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Malaysia. This is the right timing untuk meluluskan Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang Mukhriz Mahathir demi mengekalkan dominasi Kerajaan Melayu Bumiputera Islam di Putrajaya selepas PRU 15. Saya amat yakin dan percaya sikap profesional dan real politik Datuk Seri Hamzah Zainuddin bersama Parti Bersatu dan Kerajaan Perikatan Nasional yang mahu terus kekal menjadi kerajaan selepas PRU 15 semakin tahu bahawa mereka memerlukan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang untuk terus mengekalkan dominasi Kerajaan Melayu Bumiputera Islam selaku kingmaker dalam percaturan kuasa PRU 15. Takkanlah kita sama bangsa dan sama agama mahu berpecah belah, Pakcik Makcik Oto Arum. Maka mesej ini saya kira sangat mudah untuk difahami oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Malaysia di Putrajaya. Apapun, setinggi-tinggi syabas dan tahniah atas keterbukaan pemikiran politik Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bersedia untuk bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Adalah wajar Tun Dr. Mahathir meletakkan syarat bahawa dia tidak mahu bekerjasama dengan kumpulan kleptokrat penyangak Wan MDB yang diketuai oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zaid Hamidi dan konco-konco mereka dalam Parti UMNO. Tun Dr. Mahathir boleh bekerjasama dengan ahli-ahli Parlimen UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi Tun Dr. Mahathir tidak mahu bekerjasama dengan kumpulan penyangak Wan MDB, kumpulan penjenayah rasuah Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid yang mempunyai kes mahkamah berlambak dalam institusi kehakiman Malaysia. Dari segi moral politik, Tun Dr. Mahathir memahami sentimen politik dalam negara Malaysia bahawa maruah Parti Pejuang sebagai Parti Melayu Islam adalah jauh lebih penting untuk dipertahankan atas nama kepentingan nasional. Bahawa Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang tidak mahu bersekongkol dan berkomplot membantu Najib Razak, Zahid Hamidi untuk kes jenayah rasuah, kes rompakan Wan MDB ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Adalah wajar untuk Tun Dr. Mahathir meletakkan syarat utama bahawa jika Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Perikatan Nasional mahu bekerjasama dengan Parti Pejuang, maka sudah tiba masanya Parti Pejuang, Parti Melayu Islam itu perlu diluluskan segera oleh pihak ROS dan Kerajaan Malaysia mengikut lunas Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Paling penting, tawaran portfolio jawatan tertinggi Kerajaan Malaysia juga saya ramalkan Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang Tanah Air akan menuntut perkara ini, sama ada jawatan Perdana Menteri ataupun jawatan Timbalan Perdana Menteri diberikan dan ditawarkan kepada Parti Pejuang Tanah Air selepas PRU 15 bagi mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang very powerful di Putrajaya.
Saya amat gembira juga dengan diplomasi politik Datuk Seri Hamzah Zainuddin di bawah kepimpinan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu dan Kerajaan Perikatan Nasional yang cukup berdiplomatik dalam membentuk dan memperkembangkan lagi Pakatan Politik Perikatan Nasional di Putrajaya, yang mana mereka sedar Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang, Parti Melayu Islam itu merupakan parti kingmaker baharu pada PRU 15 nanti. Ini adalah bacaan politik yang sangat-sangat tepat di pihak Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Parti Bersatu, mahupun parti-parti komponen dalam Kerajaan Perikatan Nasional sedar tanpa Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang, Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan menang besar pada PRU 15 nanti. Maka suka ataupun tidak, demands politik oleh Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang itu perlu dipenuhi mengikut perjanjian menang-menang antara kedua-dua bentuk pakatan politik melibatkan Perikatan Nasional, Parti Pejuang dan parti-parti komponen lain dalam gabungan kerajaan tersebut. Saya Jufazli Syahmat, cukup jelas pendirian politik saya. Saya menyokong 100% Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Saya juga menyokong 100% keputusan politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang yang bersetuju untuk menjalinkan kerjasama politik bersama Kerajaan Perikatan Nasional, khususnya dalam menghadapi PRU 15 nanti. Saya juga sangat-sangat bersetuju bahawa Kerajaan Perikatan Nasional yang akan dianggotai oleh Parti Bersatu, Parti Pejuang, Parti PAS, Parti Gabungan Kerajaan Sabah dan Parti Gabungan Kerajaan Sarawak untuk terus menang pada PRU 15 nanti. Silap-silap esok lusa, kerana Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional dalam kerjasama politik baharu ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Hadi Awang, Abang Johari, Datuk Seri Haji Ji, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan pemimpin-pemimpin China, India dalam Kerajaan Perikatan Nasional akan menang 2/3 majoriti kerusi parlimen. Sekalipun Najib Razak Zahid Hamidi dan Parti UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional, sekalipun Anwar Ibrahim, Lim Kit Sian, Lim Kuan Eng Mat Sabu tidak menyertai Perikatan Nasional. Lebih menarik lagi jika Syafiee Abdal dan Parti Warisan Sabah menyertai Kerajaan Perikatan Nasional bersama Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang selepas PRU 15. Dan lebih meletup lagi jika Sheikh Sadiq dan Parti Muda menyertai Kerajaan Perikatan Nasional selepas PRU 15 jika dia menang. Maka saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam sistem percaturan kuasa Malaysia sejak tahun 2016 sehingga tahun 2021 ini. Ini antara ramalan prospek politik Malaysia yang akan kekal berpihak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Parti Pejuang, Gabungan Kerajaan Perikatan Nasional bersama komponen-komponen parti politik lain. Ini adalah sifat dinamik politik demokrasi Malaysia. Jika ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong menamatkan tempoh darurat pada Ogos 2021 bagi mengadakan PRU 15, maka kestabilan politik dan kestabilan kerajaan Malaysia di Putrajaya akan mampu berjaya dicapai kerana Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang sudah mengeluarkan kenyataan media rasmi bersedia untuk bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional secara bersyarat. Malah Datuk Seri Hamzah Zainuddin mewakili Parti Bersatu dan Perikatan Nasional di Putrajaya menyatakan kesediaan beliau
bersama kerajaan Malaysia untuk bergabung dengan Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang. Datuk Seri Hamzah Zainuddin perlu bersifat realistik dalam percaturan kuasa ini. Jika Perikatan Nasional mahu Tun Dr. Mahathir menyokong kerajaan itu, maka Parti Pejuang perlu diluluskan segera. Parti Pejuang bukan musuh kepada bangsa, agama dan negara. Jika parti DAP, parti Cina, parti bangsa India boleh diluluskan oleh kerajaan Malaysia dan dipertahankan sehingga hari ini oleh kerajaan Malaysia, kita sama bangsa, sama agama. Sudah-sudahlah kita berpecah belah. Sehubungan dengan itu, atas nama kepentingan rakyat Malaysia, atas nama kepentingan Melayu Bumi Putra Islam, atas nama kepentingan orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian di bawah pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, ini adalah masa yang terbaik untuk Tun Dr. Mahathir bersama Parti Pejuang, bersama Kerajaan Perikatan Nasional terus bersatu demi menyelamatkan Malaysia dan menyelesaikan kes jenayah rasuah Wan MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini adalah masa yang terbaik untuk duit Wan MDB yang dirompak oleh Najib Razak dan konco-konconya dalam Parti UMNO dibayar semula selepas tamatnya perbicaraan kes Wan MDB dalam institusi kehakiman Malaysia. Dan sudah tiba masanya syarat-syarat politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang itu dihormati oleh gabungan parti-parti komponen dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana seperti apa yang dituntut oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, perlembagaan Persekutuan Malaysia itu wajib diikuti dan dihormati oleh Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang. Maka mengikut undang-undang dan perlembagaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin perlu menggunakan kebijaksanaannya dan kuasanya selaku Menteri Dalam Negeri meluluskan pendaftaran Parti Pejuang di dalam ROS Malaysia di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang mengangkat semangat prinsip rule of law dan mengangkat prinsip the supremacy of federal constitution. Bahawa mereka sedar mereka tidak mahu bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan penyangak Wan MDB dalam parti UMNO itu. Dan ini menepati semangat Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang dituntut oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang dituntut oleh Kerajaan Perikatan Nasional beberapa hari lalu di hadapan Tun Dr. Mahathir. Maka ini adalah win-win deal yang saya kira akan terus mengukuhkan kuasa Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya sebelum PRU15 dan selepas PRU15. Sekiranya yang di-Pertuan Agong menyambung tempoh darurat sehingga tahun 2023, maka ini boleh menjadi ruang yang terbaik diplomasi Pakatan Politik Baharu melibatkan Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Hadi Awang, Abang Johari, Datuk Seri Panglima Hajiji, Parti Sabah, Parti Sarawak dan parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional. Dan ini boleh dijadikan satu tempoh masa untuk terus menjaga kestabilan politik kerajaan Malaysia demi memulihkan ekonomi negara dalam krisis COVID-19 global. Ego politik, tamak rebutkan jawatan dan kuasa ini perlu diketepikan oleh semua pihak. Biarlah Anwar Ibrahim, Lim Kit Sian, Lim Guan Eng, Mat Sabu, DAP Pakatan Harapan jadi orang gila mahu rebut jawatan Perdana Menteri, mahu rebut kuasa di Putrajaya. Biarkanlah mereka itu syok sendiri.
Tetapi bercakap tentang Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang, Parti Melayu Islam itu, jangan kita bunuh saudara kita sendiri. Pak Cik Makcik Otto Arum. Ini antara tawaran politik bertamadun, politik perdamaian, dan ini adalah tawaran Pakatan Politik Diplomatik yang saya bentangkan di hadapan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk terus bersatu bersama Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang. Jika kita sayangkan negara Malaysia ini, jika benar kita ikhlas mahu menyelamatkan negara Malaysia ini, parti-parti Melayu dan Bumiputra Islam bersama Parti Sabah, Parti Sarawak dan parti bangsa lain perlu bersatu dalam gabungan Kerajaan Perikatan Nasional. Siapa yang tidak mahu bersatu, mereka adalah musuh nombor satu kepada negara Malaysia dan musuh nombor satu kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya cukup salute and respect atas kematangan politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang yang mahu menjalinkan kerjasama politik bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, khususnya dalam menghadapi PRU15. Saya cukup-cukup mengkagumi di usia Tun Dr. Mahathir mencecah umur 96 tahun, tidak lama lagi 97 tahun. Pejam celik, tidak lama lagi 100 tahun. Masih cerdas akal fikirannya dan otaknya mencatur kuasa untuk menyelamatkan Malaysia daripada kumpulan lanun penyangga yang menjadi musuh dalam selimut dan menjadi pengkhianat kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya cukup-cukup mengkagumi bagaimana Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang bangkit daripada kejatuhan mereka dalam percaturan kuasa politik ini. Mereka semakin kenal siapa musuh, siapa lawan dan siapa kawan mereka. Saya cukup kagum dengan kehebatan Tun Dr. Mahathir dan penasihat-penasihat ting-ting politiknya yang belajar daripada kesilapan lalu, bahawa agenda menyelamatkan Malaysia daripada kumpulan penyangga UNDP itu perlu menjadi prioriti dalam gabungan Parti Pejuang dan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada Zahid Hamidi, Najib Razak dan Parti UMNO yang menolak parti bersatu dan menolak Kerajaan Perikatan Nasional pada PRU15. Akhirnya Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang menjadi unsung hero dan penyelamat kepada survival perjuangan politik Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Bersatu, Parti PAS, Parti Sabah, Parti Sarawak di Putrajaya, Pak Cik Makcik. Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang telah berjaya membuktikan mereka adalah kingmaker dalam percaturan kuasa politik Malaysia dekad baru tahun 2021. Kerajaan Perikatan Nasional boleh tumbang dan boleh kalah pada PRU15 tanpa sokongan politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang, Pak Cik Makcik. Percaya ataupun tidak, mark my word. Maka, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Perikatan Nasional bersetuju untuk mengalu-alukan kerjasama politik bersama Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang itu, maka percayalah, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Parti Pejuang bersama Kerajaan Perikatan Nasional akan menang besar 2/3 majoriti kerusi Parlimen jika PRU15 diadakan tidak lama lagi di negara ini. Siapa Perdana Menteri ke-9 Malaysia itu? Saya kira biarlah itu negosiasi antara Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin
dan Kerajaan Perikatan Nasional. Yang pasti, Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Yang pasti, DAP dan Pakatan Harapan akan kalah lagi secara mengejut pada PRU15 nanti. Kerana kartel politik Anwar dalam PKR menolak kerjasama politik dengan Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang. Kesombongan Anwar ini akan membunuh DAP dan Pakatan Harapan pada PRU15 nanti. Malah DAP dan Pakatan Harapan mempunyai rekod buruk menipu manifesto PRU14 lalu. Maka apakah manifesto PRU15 tipu-tipu yang mahu dibentangkan oleh Anwar, Lim Kuan Eng, Lim Kit Siam, Mat Sabu dalam DAP Pakatan Harapan itu nanti, Pak Cik Makcik? Najib Razak Zahid Hamidi dan Parti UMNO juga menolak Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang menolak Tan Sri Muhyiddin Yassin bersatu dan Perikatan Nasional. Maka mereka confirm hancur dan pupus, tumbang buat kali kedua pada PRU15 secara prospek. Skandal 1MDB, perbicaraan kes Mahkamah Jenayah Rasuah Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi, Rosmah Mansur masih tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Maka saya kira UMNO akan kalah pada PRU15 kerana Najib Razak dan Zahid Hamidi, Rosmah Mansur akan disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh sekiranya PRU15 diadakan pada tahun 2023. Kepada pemerhati-pemerhati dan pencatur-pencatur kuasa dalam negara Malaysia, kepada pengundi-pengundi PRU15 berpuluh-puluh juta orang, saya kira kita semua sudah tahu pakatan politik mana yang akan menang besar PRU15. Tidak lain tidak bukan Pakatan Perikatan Nasional dan Parti Pejuang akan menang besar dalam pilihan raya yang seterusnya. Setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, mulut Jufazli Shah Ahmad memang masing dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini, Pak Cik Makcik. Selamat maju jaya kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Parti Pejuang, kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, gabungan Kerajaan Perikatan Nasional yang menjalinkan kerjasama pakatan politik diplomasi baharu demi menyelamatkan negara Malaysia daripada kumpulan kluster mahkamah kumpulan penyangga 1MDB, geng-geng bosku Najib, bosku Zahid, bosku Rosmah, Anwar, Lim Kit Sian, Lim Kuan Eng, Mat Sabu, UMNO, DAP, Pakatan Harapan, penipu orang Melayu, orang Cina, orang India dalam negara Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak. Checkmate and game over. Bosku Najib, bosku Zahid, Parti UMNO, DAP, Pakatan Harapan yang gagal menggulingkan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional kerana Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang bersedia untuk bekerjasama dengan Parti Bersatu, dengan Parti PAS, Parti Sabah, Parti Sarawak dalam Perikatan Nasional untuk menghadapi PRU15 nanti. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu dengan bosku Najib penyamun 1MDB, bosku Zahid penyangak duit orang Melayu, Lim Kuan Eng, Rosmah Mansur, termasuk Anwar Ibrahim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat, Pak Cik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara keramat rakyat Malaysia sampai kiamat di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Terima kasih.